Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Azli bin Sulaiman daripada SMK Temangan. Jadi hari ini cikgu nak kongsikan beberapa tip mudahnya belajar sejarah. Dan hari ini cikgu akan mulakan dengan bab 1 tingkatan 4, iaitu tamadun awal manusia. Dan tajuk ini juga dijangka penting dalam peperiksaan SPM nanti. Yang pertamanya kita nak tengok bagaimana proses pembinaan sesebuah tamadun. Jadi kata kuncinya yang kamu semua perlu ingat ialah penempatan kekal. Jadi bila kita ingat penempatan kekal, kita akan dapat menghuraikan bagaimana proses pembinaan sesebuah tamadun. Iaitu manusia awal mula membina penempatan kekal di kawasan lembah sungai dan mereka tidak lagi hidup berpindah randah. Mengapa mereka memilih lembah sungai? Sebabnya ialah kerana tanahnya yang subur untuk aktiviti pertanian, adanya sumber pengairan, adanya sumber air untuk kegunaan harian, jalan pengangkutan dan sebagainya. Hasil pertanian yang meningkat akhirnya menyebabkan berlakunya pertambahan makanan. Pertambahan makanan ini akan menarik minat untuk manusia tinggal di kawasan tersebut. Dan akhirnya kampung tadi bertukar menjadi bandar dan seterusnya menjadi negara kota. Akhir sekali wujudlah sistem pemerintahan, pengkhususan pekerjaan, kehidupan berorganisasi di dalam sesebuah tamadun tersebut. Seterusnya cikgu akan kongsikan mengapa tamadun awal manusia muncul di lembah sungai. Kalau kita tengok tamadun Mesopotamia, munculnya di lembah sungai Tigris dan Euphrates. Tamadun Mesir Purba munculnya di lembah sungai Nil. Tamadun Huanghe di lembah sungai Huanghe ataupun Sungai Kuning, dan tamadun Indus di lembah sungai Indus. Jadi mengapa tamadun awal ini muncul di lembah sungai? Jadi kata kuncinya mudah. Kita ingat lembah sungai, kita ingat huruf I di belakang itu. Sungai itu huruf I di belakang itu. Kerana kawasan lembah sungai ini tanahnya yang subur sesuai untuk aktiviti pertanian. Kemudian huruf I, cikgu sebut tadi huruf I, air untuk minuman seharian. Air juga untuk kegunaan harian manusia seperti mandi, memasak dan sebagainya. Dalam air juga ada sumber protein iaitu ikan dan sebagainya. Seterusnya air tadi digunakan sebagai sumber pengairan untuk proses pertanian. Dan akhir sekali sungai tadi juga menjadi jalan perhubungan dan seterusnya menjadi pelabuhan. Seterusnya cikgu akan kongsikan pula tajuk sumbangan tamadun Mesir Purba. Jadi untuk kita mudahnya mengingati tajuk sumbangan tamadun Mesir Purba ini, kita ingat satu binatang iaitu tikus. Akronimnya ialah tikus. Jadi apa itu tikus? T ialah tulisan hieroglif. Yang berbentuk simbol dan gambar yang digunakan untuk mencatat urusan pemerintahan dan urusan perdagangan dan sebagainya. I ialah ilmu pengetahuan seperti ilmu matematik, ilmu sains dan juga ilmu geometri. K juga ialah kertas, iaitu tamadun Mesir Purba berjaya mencipta kertas daripada pokok papirus yang tumbuh melia di sepanjang sungai Nil. K juga kita boleh gunakan untuk kalendar dalam tamadun Mesir Purba, iaitu terdapat 30 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun dan terdapat 12 bulan. Seterusnya huruf U, iaitu perubatan, di mana tamadun Mesir Purba terkenal dengan teknik-teknik pembedahan dan juga teknik mengawet mayat. Dan akhir sekali huruf S ialah
wujudnya sistem pengairan, di mana dalam tamadun Mesir Purba mereka menjaya membina sistem pengairan di kawasan padang pasir sehingga mewujudkan tanah pertanian yang subur. Dan akhir sekali S juga kita boleh ambil sebagai seni bina, di mana tamadun Mesir Purba ini berjaya membina piramid yang dibina oleh Imhotep, hasil daripada kehebatan ilmu matematik sains. Seterusnya untuk bab 1 ini juga cikgu akan kongsikan tamadun Indus. Jadi tamadun Indus terkenal dengan ciri-ciri bandar terancang. Jadi bagaimana kita nak mengingati ciri-ciri bandar terancang? Cara yang mudahnya ialah kita ingat di sekolah kita. Okey, cuba gambarkan sekolah kita, bayangkan apa yang ada di sekolah anda. Okey, dan itulah jawapan yang kita perlukan dalam ciri-ciri bandar terancang tamadun Indus, iaitu bandar terancangnya Mohenjo-daro dan juga Harappa. Okey, apa yang ada di sekolah kita? Yang pertama, bangunannya adalah berbentuk segi empat. Bangunannya adalah berbentuk segi empat. Okey, kemudian ada jalan raya yang lurus. Ada jalan raya yang lurus. Kemudian kawasan sekolah kita dikelilingi oleh tembok. Kemudian adanya sistem kumbahan, tempat mandi awam, adanya sistem perparitan. Bangunan disusun mengikut blok segi empat tadi. Kemudian adanya rumah ibadat, adanya rumah kediaman, adanya pasar. Okay, begitu mudah untuk kita mengingati tajuk ciri-ciri bandar terancang dengan hanya mengingati sekolah kita dan gambarkan apa yang ada di sekolah kita, maka kita sebenarnya sudah dapat menjawab ciri-ciri bandar terancang tamadun Indus, iaitu bandar Harappa dan bandar Mohenjo-daro. Untuk tajuk yang seterusnya, hari ini cikgu cuba kongsikan pula bab 3, iaitu kerajaan agraria. Apa maksud kerajaan agraria? Kerajaan agraria ialah kerajaan yang menjalankan aktiviti pertanian, peternakan, pemungutan hasil hutan dan pemungutan hasil sungai. Itu maksud kerajaan agraria. Baik, kita nak tengok hari ini ialah apakah ciri-ciri ataupun kegiatan ekonomi kerajaan agraria. Jadi mudahnya belajar sejarah, cikgu nak kongsikan dengan anda semua. Kita hanya perlu mengingati untuk tajuk kegiatan ekonomi kerajaan agraria ni ialah nasi berlauk ataupun nasi campur. Jadi semua orang makan nasi berlauk, semua orang makan nasi campur, tak perlu hafal, cuma tengok. Jadi awak boleh tengok apabila nak makan nasi nanti di rumah, boleh tengok. Inilah jawapan kepada ciri-ciri kegiatan ekonomi kerajaan agraria. Baik, yang pertama kita tengok nasi. Jadi nasi itu asalnya daripada tanaman padi, iaitu masyarakat agraria menanam tanaman padi sawah dan juga padi huma ataupun padi bukit. Okey, seterusnya dalam nasi berlauk tadi, kita mungkin ada lauk ikan. Jadi masyarakat agraria kerjanya ialah menangkap ikan di tasik ataupun di sungai. Kemudian dalam nasi berlauk tadi juga anda pasti akan jumpa lauk daging dan sebagainya. Jadi kita boleh kaitkan ciri kegiatan ekonomi kerajaan agraria yang seterusnya ialah mereka menternak binatang seperti kambing, lembu dan sebagainya. Okey, kemudian kadang-kadang kita makan nasi terdapat juga lauk burung. Jadi kita boleh kaitkan bahawa kegiatan ekonomi kerajaan agraria ini ialah mereka memungut sarang burung, terutamanya di kawasan gua. Okey, yang seterusnya mereka juga mengumpul kulit kura-kura. Okey, kemudian masyarakat agraria juga menanam tanaman sampingan seperti menanam pisang, jagung dan sebagainya. Mereka juga mendapatkan rempah ratus. Jadi untuk menyedapkan gulai nasi berlauk tadi, mereka mengumpul rempah ratus dan juga mereka mendapatkan hasil hutan untuk meneruskan kehidupan mereka. Inilah
kegiatan ekonomi kerajaan agraria, yang mana kita hanya perlu ingat perkataan nasi berlauk ataupun nasi campur, kemudian kita gambarkan nasi berlauk dan nasi campur itu, maka kita akan jumpalah jawapan untuk kegiatan ekonomi kerajaan agraria. Tak perlu hafal, mudahnya belajar sejarah. Sekian, terima kasih.